Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ni cikgu nak ajar pelajar semua tentang tajuk garis dan sata dalam 3 matra khas untuk SPM KBSM. Okey, so soalan ni cikgu ambil daripada Cikgu Azizul. So kalau pelajar nak tengok macam mana soalan-soalan ini diselesaikan, bolehlah tengok juga dekat dalam video Cikgu Azizul. Pada masa yang sama saya tunjuk juga cara yang saya rasa kita boleh guna sama-sama. Pilihlah mana yang sesuai. Okey. So kita tengok soalan ini. Soalan ni biasanya dia akan tanya, dia akan minta sudut. So bila nak tanya sudut ni, benda pertama yang pelajar kena tengok, dia tulis kat sini. Namakan sudut di antara garis satah dengan satah. Jadi maksud sekarang ini benda pertama yang kita kena tentukan ialah satahnya dan garis yang terlibat. So kalau tengok dalam soalan ini, yang pertama dia kata garis A F. So cikgu pun cari garis A F. Lepas tu dia cakap satah C, D, E, F. So cikgu tandakan C, D, E, F yang ada kat bawah ini. So dapatlah kiranya kalau pelajar kita keluarkan tak semestinya nak jawab, kena keluarkan benda tu. Maksudnya kalau cikgu tunjukkan, cikgu keluarkan, nampak dia ada macam ini sahaja yang terlibat. Okey. So step kedua. Okey. Pelajar tengok pada garis AF ini dengan CD ini mana huruf yang berulang. So kalau kita pasang kat sini, huruf yang berulang ialah huruf F. So dari sinilah kita akan mulakan segalanya. Okey, so dia ada beberapa langkah untuk tentukan sudut ini. First, dari titik yang kita pilih ini tadi, kita kena naik. Lepas tu dah naik, kena turun. Dan turun itu mestilah secara menegak. Turun tegak. Okey, turun secara menegak. Lepas tu kembali ke mana? Kembali ke tempat asal tadi, titik mula-mula yang kita naik tadi. So sekarang ini kat mana kita naik, titik mana nak naik? Kita naik dekat titik F. So kat F ni kita akan naik. Kita akan naik. Lepas tu kita akan turun secara menegak dan kita akan kembali ke tempat asal. Jadi kita lihat dekat sini, inilah kita punya 90 darjah. Untuk garis dan satah ini yang penting kena tengok garis serentang dia. Okey, mesti menghasilkan sudut 90 darjah. Okey. Jadi kalau tengok dekat gambar bawah ni, gambar dia begini. Okey, so tengok huruf terlibat, sini F, sini E, sini D. Jadi sudut yang kita cari adalah yang di sini. Okey, bila kita kata sudut yang di sini, arti kata lain huruf yang berulang tadi. Kalau kita nak jawab namakan sudut tu, F itu huruf tu mesti di tengah-tengah. Okey, jadi kena ada yang tanda macam tanda simbol untuk sudut ini. Kita ambil huruf yang terlibat D dan E. Okey, boleh juga nak tulis A dulu, tapi mesti F di tengah-tengah. Sebab situlah segala itulah sudut yang kita nak cari. Ataupun arti kata lain yang lebih mudah, kita kata itulah titik yang kita naik dan kita kembali. Itulah permulaannya segalanya. Okey, sekarang kita tengok soalan kedua. Soalan kedua pun sama, dia minta garis G dengan C, GC. Okey, lepas tu dia cakap juga dekat sata ABHG. ABHG yang mana? Yang di atas. Okey, kalau tengok dekat sini, mestilah kalau yang kuning yang cikgu tanda ni, itulah tapak kan. Takkanlah tapak di garisan ni mesti tak kokoh lah kita di bangunan. Okey, so sekarang ini garisan dia, cikgu cerita pasal garisan pula. Mula kita cari apa? Huruf yang berulang. Huruf yang berulang adalah G. So kita akan mula dari sini. So kita akan naik. Walaupun dia terbalik, maksud kita naik juga ni. Maksudnya di garisan dia turun begitu. So terjun secara menegak, kembali ke tempat asal. Jadi huruf yang terlibat ialah C, B dan juga G. Tapi G yang kita mula tadi. So G mesti dekat tengah. Namakan sudut B, C. Atau C, G, D.
Okey, soalan yang seterusnya dia kata garis AC. AC ni lah garis dia AC. Lepas satah dia ialah BCDE. BCDE tu yang bawah ni lah. Okey. Lepas tu kita cari yang berulang. Okey, huruf yang berulangnya ialah huruf C. C kan? C. Okay, so kita mula dekat sini. So naik. Tapi bukan saya terjun dekat E sebab dekat sini dah bagi tahu tegak F. A tegak F. So A tegak F dia akan turun ke F. Begitu. Lepas tu kembali ke tempat asal. Jadi maksudnya huruf yang terlibat ialah C dekat tengah, A dan juga F. Atau sama ada pelajar nak jawab F dahulu, C mesti tengah-tengah. So A. Okey. Okey, soalan yang keempat. GD, garisan GD. Mana garisan GD? Ini garisan GD. Okey, kita tanda. Lepas tu dia kata satah ABCD. Okey, ni satah yang ini. Okey. Lepas tu apa kita nak buat? Kita cari huruf yang berulang. Huruf yang berulang di sini adalah huruf D. D kan? So D, kita akan mula dari D. So kita akan naik. So kalau pelajar perasan kan, kalau cikgu pergi ke dari G pergi B, singit. Takkan cikgu nak pergi H, tak ada kaitan. Cikgu nak pergi C pun singit. So nampak tak ada K titik ni. Jadi cikgu akan turun ke bawah ini dan kembali ke asal. Jadi jawapan cikgu ialah D, mesti di tengah-tengah sebab itu titik yang kita mula tadi. Lepas tu G dan juga K. Sama ada K dulu, D mesti tengah-tengah, diikuti dengan G. Okey. Kalau lah perasan soalan ini dengan yang ini tadi. Okey. So ini maksudnya dekat sini yang K ini sebenarnya ialah dia akan bagi tahu garis titik tengah di antara garis C dan P. Kalau kita ada titik tengah aja, memang dia akan terjun ke titik tengah tersebut. Okey. Sama juga dengan yang ini sebab dia dah nyatakan dekat situ. Tegak A tegak di atas F. So maksudnya memang kita tahu kalau kita cakap nak terjun, nak turun secara menegak, memang kita akan pergi ke F. So sama juga dengan yang ini. Ini bila kita tengok kalau nak pergi ke H, G nak pergi H, tak ada kaitan sebab tak terlibat pun dalam soalan kita. Okey. So kalau nak pergi C, condong tak boleh, kita kena yang tegak turun straight ni. Kalau nak kata nak pergi ke G, nak pergi F, pun sengit jauh ke sana. So yang tegaknya hanyalah ke K. Jadi dekat sini yang kita boleh pelajar boleh buat kesimpulan lah. Maksudnya kalau kita nampak ada garis, ada titik tengah-tengah di antara satu garisan tersebut, yang puncak ini kita akan terjun dekat situ secara maksudnya dia akan sejanjang dengan titik tengah tersebut. So kita tengok soalan yang berikutnya. Okey, soalan yang berikut ni dia kata garis BE. Mana BE? BE yang ini. Okey. Lepas itu satah ABCD. So maksudnya yang tepat ni lah. Okey. Sekarang ini macam biasa kita akan pilih huruf yang berulang. So huruf yang berulang adalah B. Adik, so kita akan mula B. Tadi cikgu kata first naik. Okey, dah pergi dekat E. Cikgu akan terjun secara menegak. Tak boleh pergi D sebab dia singit ke sana. So yang menegak adalah ke F. So 3 huruf yang terlibat dekat sini ialah E, F dan juga D. Okay, sebab B berulang, so D mesti di tengah. So E dan juga F. Sama ada F dulu, lepas tu B mesti tengah-tengah dan kemudian diikuti dengan D. Ini adalah poin-poin yang satah-satah itu bertemu dan akhirnya menghasilkan satu sudut yang dicari. Okey, seterusnya soalan terakhir bagi menamakan sudut. Okey, macam biasa kita tengok garis EA adalah yang ini. Okey, lepas tu di satah ABCD. So yang ini satah ABCD. Okey. So sekarang ini
huruf yang berulang. Okey, huruf yang berulang A dan A. Okey, lepas tu macam biasalah kita akan naik ke puncak ini. Lepas tu kita akan turun secara menegak. Ini kembali ke jalan. Okey, so huruf yang terlibat ialah cikgu macam mana cikgu tahu D. Okey, dia tadi tak tandakan, dia tak berhenti kat tengah-tengah tau. Kalau perasan gambar ni dia macam ke arah ke sana. Sini mewujudkan 90 darjah sejajar. Jadi huruf yang terlibat ialah E, A dan D. Tapi siapa yang tengah-tengah? Sebab yes, A. Sebab A itu berulang. Jadi di tengah-tengah kat situ yang kita titik mula. Lepas tu E atau D. Mesti ada tanda ini. Dan sama ada kalau jawab D dan E. So itu sahaja untuk hari ini berkaitan dengan menamakan sudut bagi garis dan catah.